minit. Okay, jadi dalam tempoh 1 jam 30 minit tu awak akan buat 2 amali. Okay, fizik dan kimia. Maksudnya di atas meja depan mata awak tu ada bakul, satu untuk fizik, satu untuk kimia. Mesti jawab dalam tempoh sebabnya saya bincang dengan segapa nak buat amali ikut tempoh masa. Kalau tak siap dalam tempoh masa yang diberi, ikut mana-mana pun kena hantar dah, kena submit dah. Kita nak latih awak. Minggu ni siapa hok mari, group A hok mari minggu ni, kita buat juga amali tapi kita tak latih dengan masa kalau kimia. Mungkin fizik latih dengan masa. Kimia dia buatlah, bagi masa buatlah. Sepatutnya kalau satu subjek tu lebih kurang 40 hingga 45 minit sahaja. Tak boleh lebih lah daripada tu. Kalau lebih maksudnya awak akan memberi kesan kepada subjek hok selepas tu lah. Hok awak tak buat lagi tu lah maksudnya. Sama ada awak nak buat kimia dulu ataupun nak buat fizik dulu, itu terpulang kepada keselesaan masing-masing lah. Janji awak siap dua-dua tu, buat amali, rekod data, jawab soalan dalam tempoh masa tu saja. Okay. Jadi awak akan dapat 2 bakul, 2 set soalan. Satu set soalan untuk fizik, satu lagi set soalan untuk kimia. Faham tu Irfan? Faham tak orang lain? Okay, seperti yang saya pesan, saya suruh awak baca berkaitan dengan sebatian ion dengan kovalen. Okay, sebab dalam 5 sebatian ataupun ikatan yang kita belajar, hak tu lah, 2 tu lah hak paling glamour, hak paling penting. Hak banyak benda yang awak kena tahu. Dan salah satu sifat yang selalu diuji, selalu ditanya, selalu kita buat eksperimen ialah sifat yang berkaitan dengan kekondaksian elektrik. Okey, dalam modul yang saya bagi ni, modul ni, memang ada soalan tu dalam kertas 2. Okey, soalan tu, soalan nombor berapa? Kita bincang tu. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Saya tak ingat saya bincang dengan kelas mana. Okey, soalan ni. Okey, ini dalam kertas 2. Tapi kertas 3 amali pun dia boleh ada soalan yang berkaitan hal ni lah. Okey, soalan dia, soalan nombor 1. Okey, 1D3. Satu sifat fizik yang bagi sebatian X. Okey, jadi sifat kekondaksian elektrik ni banyak benda kita kena cara. Bila dia dalam keadaan leburan, dalam keadaan terpejal, dalam keadaan larutan, dia beza lah tu. Ada yang boleh mengkondaksikan elektrik, ada yang tidak boleh. Okey, secara umum, berapa awak faham? Boleh royak ada Amanda ke? Siapa-siapalah ada ni. Berapa awak ingat tentang kekondaksian elektrik? Sebelum kita pergi tajuk garam ni. Alia Farisah tu, cuba royak sikit. Sebatian ion boleh mengkondaksikan arus elektrik ke dok? Boleh. Boleh. Tak boleh saya teacher. Tidak kata boleh. Okey. Secara umumnya kalau sebatian ion dia boleh mengkondaksikan arus elektrik.
tetapi dalam keadaan leburan dan larutan aqueous sahaja. Okey, sebabnya sebatian ion ni dia ada dalam bentuk pepejal. Okey, cecair. Okay, dia ada dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Okey, tapi bila pepejal tu dipanaskan, okey, dalam bentuk pepejal, sebatian ion dalam bentuk pepejal, okey, tak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Okey, tak boleh mengkondaksikan arus elektrik bagi sebatian ion dalam keadaan pepejal. Okey. Apa tu tak boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan pepejal? Sebab ion-ion dia tidak bebas bergerak. Okey, macam mana kita nak bagi pepejal tu boleh mengkondaksikan arus elektrik? Maka kita ada dua cara. Okey, satu kita panah sampai dia mencapai tahap lebur, dan dari lebur maka bolehlah mengkondaksikan arus elektrik sebab ion masa tu telah bergerak bebas. Okey, itu satu cara. Okey, cara yang kedua. Lagu mana lagu mana yang kedua kan? Jadi supaya dia pepejal tadi dia boleh mengkondaksikan arus elektrik ni. Kita larutkan dalam air. Okey, ambil serbuk sebatian ion tadi, campur dengan air, kacau, larut dalam air. Okey, maka dia akan jadi larutan aqueous. Okay, bila larutan aqueous, ion-ion tu telah bebas bergerak, maka boleh mengkondaksikan arus elektrik. Jadi, sebatian ion boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Boleh faham? Intro bagus tu. Okey. Lagu mana pula kalau kita ada sebatian kovalen? Okay, for example kita ada siklohexana. Contohlah tu. Boleh ke tak mengkondaksikan arus elektrik? Okey, kita ni dengan mata kasar tak nampak arus tu mengalir. Tapi kalau kita nak buktikan dia lagu mana, kalau kita nak buktikan adanya arus mengalir, kita nak letak gapo ni? Supaya kita boleh nampak, oh ni ada arus yang mengalir. Oh bahan ni boleh, okey bagus Nurul. Kita boleh letak mentol. Kalau mentol tu nyala, maksudnya ada arus yang mengalir. Okey, selain daripada mentol, boleh ganti dengan emitter Okey, emitter. Nak letak loceng bel pun boleh. Kalau dia bunyi maksudnya ada arus elektrik. Begitulah. Lebih kurang. Okey. So awak nampak dah tu gambaran gapo hak akhir kita buat amalan makmal minggu depan. Saya bagi dah tu. Sikit-sikit pada awak dah. Jadi kalau awak baca dah dalam buku amali buku form 4 berkaitan dengan hak saya royak saat ni, dia dah bagi contoh eksperimen situ. Okey. Nanti dalam makmal, bila masuk saja dalam makmal, pastikan 15 minit yang pertama semak semua barang yang ada depan mata awak dengan senarai yang ada pada buku soalan. Ni dekat buku soalan amali, nanti dia ada senarai. Okay, apa yang ada awak tanda right. So kalau tak cukup, kena royak, angkat tangan selalu dalam masa 15 minit pertama sebelum awak buat amali. Itu hijau awak tu tugas awak sendiri. Lepas 15 minit barulah awak buat. Okay. Okay. So nanti dalam bakul kimia tu tengoklah apa ada bentuk bahan kimia dalam bentuk larutan ke, pepejal ke, leburan ke. Tengok molek lah. Saya akan bagi lebih kurang gambaran saya akan bagi 4 bahan kimia yang kita label sebagai ABCD, XYZ tu, yang tidak diketahui gapo bahan kimia tu. Jadi saya nak suruh awak buat sesuatu lah dengan bahan kimia tu dan awak kena pasti gapo bahan sini. Ya. Okey, kalau bahan kimia tu dalam bentuk pepejal, awak kena guna alat radas yang sesuai.
Kalau larutan kena guna yang sesuai. Okey, gitulah. Kalau dalam buku teks form 4 dia bagi contoh eksperimen tu dalam bentuk pepejal dan dia leburkan kena panah. Ini kalau kita bagi larutan mungkin tak perlu panah. Jadi awak kena praktis dari segi menulis prosedur. Okay, tulis prosedur tu ikut point je. Nombor 1 nak buat gapo, nombor 2 nak buat gapo, and next last sekali mesti ada buat pemerhatian dan catatkan. Buat pemerhatian dan catatkan. Waktu hok ngelas sekali lah. Ya, jadi setiap kali kita buat eksperimen tak payah nak tulis buat pemerhatian, tak perlu. Kita buat je dulu belakang. Mungkin akhir sekali tu kita kena ulang balik eksperimen tu untuk bahan kimia yang lain. Lepas tu last sekali kita perlu buat pemerhatian dan rekodkan. Boleh? Okay, bila rekod tu mesti ada jadual. Tu. Kalau kita buat lah, jadinya pelajar hok kumpulan A dia nampak dia sikit-sikit sebab dia dah buat. Tapi bila saya baca prosedur tu macam-macam lah Rubik. Tak apa sebab tu latihan. Hok ni pun kita bagi latihan lagi untuk awak. Okay, beres. Ada soalan nak tanya? Tak ada ni. Okay, nanti trial tu kita akan buat hok super sebenar lah. Kita akan bagi fizik biokimia dalam satu masa yang sama. Okay. Ada soalan tanya? Tak ada. Okay, sekarang kita ada 58. Jadi kita nak pergi kepada fokus kita hari ni lah. Iaitu bab garam. Okay. Okay, let's go. Saat ni PSI Google Meet juga ke? Telegram? Aku rasa teacher. Aku rasa je. WhatsApp? Okay, pelajar lah pula. Okay, garam ni duduk dalam bab acid base juga. Dia sekali sebabnya dia memang ada kaitan dengan acid base. Okay, jadi garam ni dia ada dua jenis. Garam larut dengan garam tak larut. GL dengan GTL. Okay, jadi awak mesti kenal pasti mana garam yang larut dan garam tak larut. Okay, gapo lagi lepas kita kenal jenis garam, kita kena tahu penyediaan garam. Okay, nak sediakan garam tu bergantung kepada jenis garam yang kita nak. Okay, jadi sebab itulah pentingnya kita kenal pasti garam larut dan garam tak larut. Okay, boleh? Okay, next. Okay, garam ni ada beberapa jenis lah. Okay, ada berapa tu? Ada 5. Okay, garam nitrat. Okay, garam sulfat, garam klorida, garam karbonat dan garam NaC. Okay, contoh garam. Okay. Contohnya garam nitrat. Apa contoh garam nitrat? Asalkan ada nitrat lah alik belakang dia. Yeah. Depan tu Farizan, belakang nitrat. Jadilah garam nitrat. Farizan nitrat. Contoh. Okay. Jadinya ada sayang awak kena karantin. Nanti tak tulis belel ni. Okey, contoh garam nitrat, contohnya natrium klorida, natrium nitrat. Okey, NaNO3. So belakang dia ada nitrat. Okey, natrium nitrat. Okey, kalau sulfat,
Contoh garam sulfat, kuprum 2 sulfat. Belakang dia ada sulfat. Kalau klorida, garam klorida, contoh zinc klorida. ZnCl2. Ada klorida belakang dia. Okey, karbonat, contoh karbonat banyak juga plumbum 2 karbonat PbCO3. Garam nak ni berapa garam nak? Garam nak ni garam ringkasan ni sebenarnya nak ni. N stand for nitrat, amonium, K klorida. Natrium, amonium klorida. Natrium nitrat, amonium klorida, kalium karbonat. Itulah contoh ataupun jenis-jenis garam yang kita ada. Jadi banyak garam yang kita ada. Ini sikit lagi saya tunjuk. Itu pengkelasan dia. So next. Ini adalah saya jumpa tu cikgu-cikgu dalam YouTube buatlah ringkasan dia. Nak cari subsidi cepat sebab pasir putih akan banjir hari Khamis. Nak tu nitrat salt. Cari klorida salt. Subsidi sulfat salt. C cepat karbonat salt. Ni adalah jenis-jenis garam. Nak cari subsidi cepat. Sebab ni pasir putih akan banjir hari Khamis. Awak tengok line ni. Di bawah klorida salt ada pasir akan hari. Pasir akan hari ni adalah garam tak larut bagi klorida. Garam tak larut bagi klorida. P pasir maksudnya plumbum ion. A akan argentum ion. H Hg mercury ion. Tapi dia duduk bawah ke apa? Bawah garam klorida. Bagi sulfat garam sulfat dia ada putih banjir Khamis. Maksudnya ada ion plumbum, ion barium dengan ion kalsium. Hak ni sebenarnya garam sulfat yang tidak larut dalam air. Boleh ke? Boleh faham? Kiranya sulfat ni larut belaka kecuali plumbum, barium dengan kalsium ion. Tiga ni adalah GTL. GTL bagi garam sulfat. Ni pula adalah GTL bagi garam klorida. Lagu mana dengan nitrat? Garam nitrat. Garam nitrat ni semuanya adalah garam larut. Semua larut belaka. Asal ada nitrat yang belakang dia, awak jumpalah dengan nitrat, jangan bimbang. Dia mudah je larut belaka. Kalau jumpa dengan karbonat, karbonat ni ganai. Boleh ingat karbonat lagu mana karbonat? Kira. Karbonat. Lagu mana karbonat? Semua tak larut kecuali natrium karbonat, kalium karbonat. Maksudnya GTL dia. Kecuali dia ada kecuali. Semua tak larut belaka. Tidak larut belaka kecuali. Ada pula kecuali. Kecuali dia 3 je lah. Kecuali dia anak. Siapa anak tu? Amonium, natrium, kalium. Contohnya natrium karbonat. Jadi dia larutlah dalam air. Kalau kalium karbonat larut dalam air. Kalau kuprum 2 karbonat
Kuprum 2 karbonat. Dia tak ada dalam anak tu, kuprum tu. So maksudnya dia termasuk dalam kategori GTL. Okay, so laju ke tu? Tak dah deh, slow and steady. Slow and steady. Lepas tu study, dengan stado sudah. Hujan ni sedap ni, lepas tu lapar pula. Okay, so kita nak tengok sikit lagi. Okay, ni ringkasan. Okay, ni pun ada dalam buku teks tingkat tepak awak. Dia dah buat mnemonik untuk pelajar. Buku teks yang baru ni memang bagus lah sebab dia banyak membantu pelajar. Sebab dia buat mnemonik dah siap-siap. Okay, no anak. So ni adalah garam no anak. Okay, no anak tu garam apa? Garam GL ke GTL? GL. Okay, no nitrat. Nitrat kan larut belakang. Okay, anak pun larut belakang. So maksudnya ini adalah GL. Okay, PAH ni ke apa? Dia buat PAH kat sini. Okay, PAH dengan PCB tu adalah GTL. Okay, GTL. GTL. Okay, PAH ni adalah daripada garam klorida. Okay. Apa dia? Plumbum, argentum, H ni, Hg. Mercury. Okay. Mercury, betul. Okay, bagus. Kalau PCB adalah daripada garam sulfat. Okay, what is PCB? Plumbum, C, kuprum ke kalsium? Kalsium. Yes, kalsium. Jadi C ni jangan tukar dengan kuprum dah. C ni adalah kalsium. Lama tak dulu. Macam ni. Okay, B stand for what? B for barium. Bagus. Okay, jadi ni lah. GTL ni dia ada dua lah, PAH dengan PCB. Tapi janganlah PAH saja, PAH mungkin PAH garing, PAH tak tahu ni. PAH ni adalah daripada garam klorida, PCB ni daripada garam sulfat lah. Contohnya barium sulfat, kalsium sulfat, plumbum 2 sulfat. Kalau ni pula plumbum 2 klorida, argentum klorida, mercury klorida. Itu dah. So tu semua tak larut belakang. Selain daripada PAH dengan PCB ni maksudnya dia larut. Okay. Ini. Okay, mungkin awak ada cara lain lah untuk ingat GL dengan GTL ni. Saya tengok dalam TikTok pun ada cara nak hafal ni GL dengan GTL. Jadi ikutlah, ambil lah mana-mana asal kosmetik. Saya sendiri pun tak guna ni, saya guna apa? Saya guna pump klorin. Okay, pump klorin ni saya buat PCB. Betul dah PCB, betul dah sama lah. Okay, ikutlah lagu mana pun asalkan awak ingatlah garam larut dengan garam tak larut. Boleh? Pelajar 5 IT ada pada ni? Ada, teacher. Ada. Okay, betul. 5 IM ada? Amalin ada? Ada. Ya. Okay, bagus. Ada. Okay, hak ni saya bagi soalan tadi tu. Saya bilang soalan kau awak buat dah. Siap dah? Siapa yang siap dah? Elsa, siap dah Elsa? Siapa tak buat lagi yang tanda sebentar? Tanda right je. Dekat kolom GL ataupun GTL. Anas? Siap dah Anas? Daniel? Siap dah?
Okey, kalau natrium sulfat, kita tengok, kita nak tengok natrium sulfat. Okey, natrium sulfat kita nak tanda write GL ke GTL? GL. Okey. GL. Bagus. Pandai lah. Sebab apa? Sebab kita tengok natrium. Natrium kan larut belakang, jadi kita tanda write sini lah. Okey. Okey. So kalau kalsium klorida. Tengok GL. belakang ni ada GL. klorida. Okey, jadi pam klorin tak larut. Dia tak ada dalam tu lah. Pam tu apa? Pam klorin. Dia tak termasuk dalam pam klorin. Ataupun pah tadi dok dia. Okey, sebab ni plumbum, argentum, mercury. So dia tak termasuk dalam pam ni ataupun pah tadi. Jadi hok ni pun larut lah. So kan the right gitu. Okey, sekalian ni kita ada plumbum 2 karbonat. Plumbum 2. Okey, kalau kita tulis dengan perkataan, ingat plumbum apa saya macam ni. Plumbum 2. 2 tu dalam huruf Roman tu kena tulis. Kalau sebut plumbum karbonat salah. Okey, plumbum 2 karbonat. Okey, so dia ada karbonat belakang ni. Okey, kalau karbonat tadi dia karbonat ke apa? Dia CTL. Kecuali anak. So macam ni kita nak tanda ni. Kalau plumbum 2 karbonat, GL ke GTL? Insyirah, Irfan, Ashraf, ke apa? Plumbum 2 karbonat, GL ke GTL? GTL. GTL, okey bagus. GTL lah. Sebab tak larut kecuali anak sahaja bagi garam karbonat. Okey, kita ada argentum klorida. Klorida maksudnya garam klorida lah ni. Pam klorin. Adakah dia termasuk di situ? A ni kan. A ni argentum lah. So maksudnya GL ke GTL? Tanda GTL. mana? Aika? Nak tanda mana Aika? GTL. Okey, sebagus GTL. Okey, kalaulah awak boleh kenal hak ni, settle masalah awak. Banyak benda yang akan membantu awak selepas ni. Okey, kalau hak ni awak tak selesai, awak tak boleh hafal lagi, hafal dulu dia boleh hak ni. Dia ingat dulu hak ni. Barulah mudah kerja awak lepas ni dah. Okey, walaupun kita di slow and steady hari ni, tapi insya-Allah akan berguna sangat-sangat untuk awak dah. Okey, lagi. Okey, so dalam modul awak tu ada soalan esei. Lakis sekali, belek. Okey, ada soalan tu. Soalan esei A, nombor 2. Nombor 2A. Okey, dia kata garam sulfat boleh didapati dalam bentuk garam terlarut dan garam tak terlarutkan. Nyatakan satu contoh garam sulfat terlarutkan dan satu contoh garam sulfat tak terlarutkan. Jadinya Cikgu Tamizi ni dia nak mudah, dia buat kotak selalulah kepada pelajar. Walhal ini sebenarnya adalah soalan esei. Menjawab dalam kertas kajang lah. Dan kertas kajang ke, awak kena tulis nombor soalan dan jawablah. Okay, tengok sini 2 markah. Maksudnya garam sulfat terlarut ni 1 markah, garam sulfat tak terlarut 1 markah. Okay, jadi bila awak nak jawab tu awak jangan jawab je. Awak kena tulis sini garam larut. Berapa? Garam tak larut. Okay, siapa tak buat lagi tulis sekarang. Siapa hok pergi bengkel tu, satu bengkel, ada dah lah dia tulis. Okey, tulis satu saja. Dari banyak-banyak garam sulfat tu tulis satu je garam sulfat yang larut. Okey, nak tulis dengan perkataan ke nak tulis dengan formula? Nyatakan satu contoh. Boleh tulis dengan perkataan ataupun dengan formula.
Tapi make sure kalau tulis dengan formula, pastikan betul lah. Okey, bagi satu contoh lah Nazmi. Bagi satu contoh. Amira Natasha. GL, itu apa? Natrium sulfat. Jawab tak dengar. Cepat sikit. Natrium sulfat. Okey, dia kata natrium sulfat. Okey, so natrium lah paling mudahnya. Tak payahlah mikir jauh sangat. Ambil natrium ke larut berapa? So natrium sulfat Na2SO4. Okey, settle masalah dia. Natrium lah, ambil kapal-kapal pun natrium lah mudah. Dia duduklah dalam sulfat ke klorida ke karbonat ke memang dia larut sebab dia ada natrium. Okey, GTL. Bagi satu contoh Akil. Bagi sulfat. PCB. Pilih satu daripada PCB. Banyak. Bolehlah pilih antara tiga tu kan. So kalau kita ambil plumbum 2 sulfat, so that means PbSO4. Ataupun calcium sulfat CaSO4. Okey, ataupun barium. Okey, salah satu lah barium BaSO4. Okey. Itulah antara garam GTL bagi sulfat. Okey, namakan bahannya. Namakan bahan-bahan tindak balas. Okey, ni baca soalan mula kan. Namakan bahan-bahan tindak balas dalam penyediaan garam terlarutkan. Sekarang ni kita nak menyediakan garam sulfat terlarut. Okay, yang awak sebut sini ialah natrium sulfat. Macam mana nak sediakan natrium sulfat? Kalau awak tulis natrium sulfat lah. Okay. Okey, untuk penyediaan garam dia ada 3 cara. 3 cara nak sedia garam ni. Dia kena ada pecahan dia. Lepas ni awak buat dah, saya bagi ringkasan dulu. Bila nak sediakan garam, kita mesti tengok dulu sama ada garam larut ke garam tak larut. Okay, jadi nak sedia garam ni dia ada pecah dua ke? Okay, satu untuk GL, satu lagi untuk GTL. Okay, kita tengok bagi GTL dulu. Kalau GTL, okay, dia ada satu je cara. Okay, satu je cara untuk GTL. Iaitu berapa dia Tindak balas penguraian ganda 2. Tindak balas penguraian ganda 2. Ataupun kaedah pemendakan. Dia guna satu je cara ni. Berapa dia penguraian ganda 2 ni? Dia kena ada GL tambah dengan GL. Okay, maka akan dapat hasil GTL plus GL. Wow. Nak dapatkan GTL, ni yang kita nak ni. Dia kena melalui proses ni. Okay, jadi kita kena pilih 2 garam yang larut. Garam, toxic acid. Toxic alkali, make sure garam. Okay, so garam larut campur dengan garam larut, maka akan dapatlah garam tak larut tu. Dan satu lagi dapat juga garam larut. Okay, inilah maksudnya penguraian ganda 2. Okay, nanti kita tengok contoh lepas ni. Dah? Ada soalan nak tanya? Masa saya mengajar Pak IR tahun lepas tu, saya snap je, saya tulis atas kertas. Lepas tu kat snap ke awak ni. Tu komen gitu meh. Nak lagi tak meh?
Betul teacher. Okey. Bukan main dia nulis lah cikgu batas kertas masa tu tak pandai lagi nak guna gini ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok bagi GL. GL ni dia kena pecah pula dua. Okey. Gapo dia ni? Okey, GL ni dia ada dua sebab kita ada garam anak. Okey, gapo anak? Amonium, natrium, kalium. Dan yang ini ialah bukan anak. Bukan anak. Okey, bukan anak ni maksudnya garam yang selain daripada garam anak lah. Selain daripada amonium, natrium, kalium lah. Tapi dia garam larut. Okey. So, kalau garam anak, boleh bahaya kau ni? Sedap ni? Boleh deh. Okay, boleh nakak deh. Kalau garam bukan anak tu apa deh? Contohnya apa contohnya? Tadilah. Contohnya, kuprum 2 klorida. Klorida garam larut. Kuprum 2 klorida larut. Tapi dia garam bukan anak. So, dia duduk sini kategori ni. Okay, kalau garam anak, dia kena sedia satu cara je dia boleh ada pilihan. Okay, dengan kaedah penetralan. Okay, penetralan acid base. Lain selalu tu, dia tulis sikit-sikit gini ni. Acid alkali. Okay, tu je cara dia. Kalau nak sedia garam larut jenis anak, dia mesti guna penetralan acid alkali. Pilih satu asid, pilih satu alkali, buat penetralan, campur dua tu, gogeh, dapatlah garam anak. Okay? Sebab itulah penetralan ni kita belajar dalam bab acid base. Kan? Kita dah buat dah dalam acid base, dah belajar dah sifat kimia bagi asid alkali. Okay, alright. So, kalau garam bukan anak, kita ada 3 pilihan. Satu, asid tambah logam oksida. Okey. Kita buat dari sel sini ya, nanti pecah. Okey, nombor 2, kita boleh buat asid tambah logam reaktif. Yang ketiga, macam pernah jumpa je ni. Asid tambah logam karbonat. A tambah L, A tambah LO, A tambah LK. Okay, A tu apa? A tu asid. LO ni logam oksida. L logam reaktif, LK logam karbonat. So, boleh pilih salah satu daripada ni. Jadi banyaklah pilihan jawapan awak sebab sekarang ni untuk dalam esei tu nak sediakan tapi tadi sebabnya kita ambil natrium sulfat dia. Natrium sulfat dia garam larut masuk dalam anak natrium sulfat. Jadi kena buat kaedah penetralan lah. Itu kalau orang hok jawab natrium sulfat lah. Kalau orang lain tu dia jawab kuprum sulfat, kuprum 2 sulfat. Jadi dia kena pilih antara 3 ni lah, salah satu daripada 3 ni. Jadi banyaklah jawapan yang kemungkinan akan tulis. Okey, jadi boleh pilih salah satu. Gantung pada awak, mana hok lebih mudah nak buat. Okey, boleh? Ada aku nakak tu. Soalan? Tak ada. So easy. Kalau tengok kohok ni macam teacher royak ni nampak mudah tapi bila nak jawab soalan tu kan macam-macam lah kita akan kena mikir. Soalan kadang-kadang dia kona. Macam-macam dia tulis dia. Okey, boleh? So dengan apa yang saya jelaskan hari ni dengan slide saya ni, maka awak bolehlah jawab soalan tadi. Kan? Bolehlah jawab soalan tadi tu.
soalan tadi kan. Ni garam tu dia nak garam pula. Soalan tu dia nak suruh kita jawab berdasarkan contoh yang kita bagi. Kalau kita bagi natrium sulfat, so macam mana kita nak sediakan natrium sulfat? Okey, so dia nak nama bahan tindak balas. Okey, dia nak sekarang ni nama bahan tindak balas. Okey, sebab dia pilih natrium sulfat, maksudnya garam anak. Sekarang ni garam anak, jadi kena buat kaedah penetralan asid alkali. So kita kena pilih asid dulu. Okey, asid yang ada ion sulfat. Jadi asid apa? Namakan asid tu? Asid sulfurik. Okey, bagus Dania. Asid sulfurik. So H2SO4. So maksudnya daripada asid ada ion sulfat. Ada ion sulfat. So dia akan matching lah sini. Okey. Sekarang ni kita kena pilih alkali pula. Alkali tu mesti ada ion logam ni, natrium. Alkali ke apa? Ada Na. Natrium hidroksida. Okey, so kita kena pilih natrium hidroksida, NaO. Barulah matching. Sebab dia ada NaO, ada sulfat. Gitu. Bila combine, barulah tubik natrium sulfat. Okey, jom kita buat persamaan. Okey, kalau kita buat persamaan kimia seimbang, okey, dia akan jadi lagu mana? Okey, kita katakan kita ada tadi asid sulfurik. Asid sulfurik H2SO4. H2SO4. Tambah dengan apa dah tadi? Dia kata NaOH. So kita akan dapatlah. Ni combine dengan ni. So dapat garam natrium 2 sulfat. Na2SO4 dan satu lagi ialah hidroksida combine dengan hydrogen ion. So kita dapat H2O. So dapat garam dan dapat air. Sekarang ni persamaan ni kita kena imbang lah. Na kita nampaknya ada 2. Jadi kita kena letak 2 depan ni. So kita akan dapat O2 campur 4, so O jadi 6. Sini O 4 tambah berapa? 4 tambah 1 baru kan? Ni 4, sini baru 1. Jadi macam ni kita nak buat ni. So kita kena letak 2 sini kan? Barulah kita dapat O ni 2, so kita jadi O2, so baru dapat 6. So itulah cara untuk seimbangkan dia. So H pun akan dapat 4 lah. Ini H apa? Ini H, ini H. So ada 2 campur 2. Kita dapat 4 juga. Tulisnya ke tak T? Ya. Terakhir. Sekejap ni Kak Tia. Mata-mata tengah mengajar ni. Ya, kejap. Okey, saya WhatsApp kejap lagi ya. Okey. Mak tu dia sibuk dah tu. Dia sediakan barang-barang yang saya order. Lepas tu, terhawuk lagi dia nak tolong stapler kaki susun apa. Modul tu saya dah reserve ada 2 set, jadi saya rasa saya nak minta tolong awak lah untuk susun sendiri. Teman-teman Mak sibuk nak sedia barang untuk Amali. Boleh Okey, so ni persamaan kimia seimbang lah bagi penetralan untuk menghasilkan garam natrium sulfat. Okey, dia tak minta lah dalam soalan essay tu tak minta pun, tapi kita buat lah sebab kita nak belajar kan. Okey, kita ulang kaji. Okey.
Alright. Itu kalau kita buat natrium sulfat. Okey, dekat A1 tu natrium sulfat. Kalau kita ambil contoh lain, kita kena buat lain lah. Okey. Contoh kita ambil benda lain. Siapa bagi contoh selain daripada natrium sulfat? Mesti tak sama, tak kena sama berapa. Semua orang tak sama ni. Sepatutnya. Siapa bagi contoh satu? Eka, apa yang awak jawab dekat A1? Fasha jawab apa? Dekat A1? Garam sulfat terlarut. Saya buat kuprum sulfat. Kuprum Okey. 2 sulfat. Okey, nasib baik dia beri. Kuprum 2 sulfat. Okey, kalau bagi contoh kuprum 2 sulfat. Okey, so sekarang ni dia dah masuk mana? Dia bukan garam anak dia. Bukan garam anak. Jadi kita ada 3 lah pilihan. 3 pilihan. Jadi kita boleh pilih ada 1, 2 atau 3. Okey, contohnya kita ambil okey, kaedah 1 tadi A tambah LO. Okey, kaedah 2 A tambah L. Okey, kaedah 3 A tambah LK. Okey, saya nak tanya, bolehkah kita nak buat kaedah 2 A tambah L? Cuba fikir. Boleh ke dok? Fasha? Tak boleh. Boleh ke dok Fasha? Tak boleh. Kalau saya nak buat kaedah nombor 2 tu A tambah L tu, boleh ke? Tak boleh teacher. Tak boleh buat apa? Sebab Tadi saya kata 3 pilihan. Apa tak boleh pula ni? sebab hidrogen tu lebih atas pada kuprum. Okey. Okey, itu satu sebab kan. Ini sebenarnya paling mudah kita nak faham. Sebab L ni dia mesti logam yang reaktif. Logam reaktif zam sahaja. Jadi kuprum bukan logam reaktif. So kita tak boleh lah buat kaedah 2. So hak ni out. So that means kita ada 2 pilihan sahaja untuk buat. Untuk hasilkan kuprum 2 sulfat. Either kita buat A tambah LO ataupun A tambah LK. Boleh? Okey, cuba kita buat kaedah pertama. Okey, asid ke apa kita nak ambil? Hak ada ion sulfat? Sama lah kan? Asid 2H2SO4. Asid sulfrik. Okey, tambah dengan LO, logam oksida. Mesti ada kuprum lah. Barulah jadi kuprum 2 sulfat. Jadi kita letaklah kuprum depan ni. Tapi dia kena ada O. O that means oksida. Kuprum 2 oksida. Okay. So kita akan dapat, jadi combine lah. Combine 2 ni. Dapatlah kuprum 2 sulfat. Okay, lagi dapat apa? H2O. H2O. H2 combine dengan O. Kita dapat H2O. Ni satu contoh. Kan? Okay. Kalau kita buat eksperimen, macam mana kita nak buat eksperimen? Kita panaskan asid dalam bikar. Masukkan asid dalam bikar. Okay, panaskan dia perlahan-lahan. Kita tambah dengan spatula serbuk kuprum 2 oksida. Okay, ni spatula saya lah yang perutnya. Okay, kuprum 2 oksida tambah dengan spatula, tambah sehingga kuprum 2 oksida tu tidak boleh larut lagi dalam asid yang dipanaskan. Okay, tambah sampai dia tak boleh larut. Maksudnya kita nampaklah dekat bikar tu ada mendakan-mendakan, ada garam kuprum oksida bawah. Tambah. Tak tahulah berapa spatula. Tambah je lah sehingga dia tak boleh larut. Tu kaedah dia. Okey, kenapa kita kena panaskan? Asmina, kenapa kena panas itu? Mesti ada sebab dia. Apa kena panas dia ni? Apa kena panas? Tak tahu. Tidak balas ke teacher? Ya, okey. Hak ni kita panas betul. Kita panas sebab kita nak bagi tindak balas tu berlaku dengan cepat. Okey, bila suhu meningkat, kita belajar dalam kadar tindak balas. Suhu
meningkat. Kadar tindak balas meningkat. Kita panah lah. Kita panah tu perlahan-lahan lah. Okay, so nanti kita kena turas. Turas guna corong turas. Okay, guna bika. So kita akan dapat dalam bika ni hasil turasan 0.2 sulfat. Okay, dekat corong turas, kertas turas ni akan tinggal lah hak berlebihan tadi tu. Okay, macam mana kita nak dapatkan garam 2 sulfat dalam bentuk pepejat ataupun hablu. Ni hasil dia lah ni. 0.2 sulfat tadi, macam mana kita nak dapatkan dalam bentuk hablu ataupun pepejat. Kita kena buat gana. Kita kena buat apa? Langkah seterusnya. Sejukkan. Yes? Sejukkan. Sejukkan. Lepas tu kena bilas, okay? Okay, kita kena buat penghabluran. Okay, penghabluran. Ingat ke dok penghabluran tu gapo? Penghabluran tu supaya kita boleh asingkan 0.2 sulfat ni mungkin campur lagi dengan serbuk 0.2 oksida yang berlebihan. Jadi kita kena buat penghabluran supaya kita dapat yang tulen. 0.2 sulfat yang tulen. So kita buat penghabluran. Yes. Soalan dalam esei tu gambar rajah. Okay, soalan nombor 3. Dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan kaedah penghabluran. Okay, highlight situ. Kaedah penghabluran. Untuk mendapatkan hablu garam sulfat terlarut daripada larutan garam. Jadi kena buat penghabluran. Okay, penghabluran tu lagu mana pula? Okay, sebelum saya terlupa, serbuk 0.2 oksida ni warna apa? Warna apa? 0.2 oksida. Pepejat 0.2 oksida warna apa? Siapa tahu? Biru ke je? Biru ke teacher? Biru ya, sebab nampak kufran benda tu. Itai ke teacher? Siapa jawab itai tu? Okey, betul. Hak itai tu lah sebenarnya tu. Hitam ya. Oh. Walaupun awak nampak dia kufram, biasa kufram ni biru. Tapi kufram 2 oksida dia hitam. Okey. Serbuk yang berwarna hitam. Kufram 2 oksida. Tolonglah catat tu. Sebab dia garam ke. Ada kala-kala sebab dia transition element. Garam unsur peralihan. Okey. Tak apa. Tukar lagi tu. Jadi kena setting molek lah dalam minda kita tu supaya tak tukar lepas ni. Okey. So hak ni warna hitam. Hak ni tidak berwarna asid. Okey. 0.2 sulfat barulah dapat biru. Okay, merah ni sini bau biru. Jadinya tidak berwarna, campur dengan warna hitam, tiba-tiba kaca-kaca tubik warna biru. Magic ke tu? Sebab tu buat kimia ni. Suka. Dia tubik kala-kala. Hari tu buat dalam makmal, pok titik phenolphthalein, pok tubik warna. Warna apa? Warna apa makin buat? Mai dulu buat tu. Tubik warna apa? Titik je phenolphthalein, titik pun tukar warna dah. Warna apa Saya nampak ada orang tulis dalam tu warna ungu, warna apa betul ke? Salah, warna merah jambu. Okey, tu magic belaka tu dalam kimia tu tubik pop tubik kalah. Okey, hak ni pun tidak berwarna campur dengan warna pop tubik warna biru. 0.2 sulfat. Alright. So, itu berkaitan dengan warna. Jadi nak banyak penghabluran. Okey, penghabluran macam nak buat penghabluran. Penghabluran tu dia beri name markah. Macam mana nak buat tu? Name markah. Okey, macam mana nak buat penghabluran? Okey, dalam name markah tu nanti awak buat dah. Gambar rajah 2 markah, prosedur 4 markah. Prosedur tu tulis 4 markah. 4 markah prosedur maksudnya lebih kurang 4 wajib ada langkah dia. Lepas kita panah. Panas sehingga tepu. Lepas tu
Ketiga apa? Dalam penghabluran, lepas panas hingga tepung, kita tu turas. Lepas turas, mana nak buat ni? Cepat kanak-kanak dulu nak belah 12.30 dah ni. Puas cepatlah masa tu. Okey, penghabluran mula-mula panas. Lepas panas, turas. Lepas turas, bilas. Lepas bilas, keringkan. Okey, panas, turas, bilas, keringkan dengan kertas turas. Ya, tekan-tekan dengan kertas turas, kering. Dah siap. Dapatlah hablur kuprum 2 sulfat. Okey, boleh. Sebab itulah dia nak 4 markah situ. Okey, bila tulis sini 1, 2, 3, 4. 4 markah cukup. Tapi tulis moleklah ayak tu. Nah, betul lah. Panaskan. Okey, nak panas guna alat gapo. Nak panas kena masuk dalam mangkuk penyejat. Okey, nak turas kena turas lagu mana? Guna corong tu turas. Bilas dengan gapo? Bilas dengan air suling. Kemudian keringkan. Keringkan guna gapo? Kertas tu turas. Okey, siap. Penghabluran. Boleh? Okey, soalan B pula. Okey, soalan B ni awak buat dulu. Sebabnya ada 15 minit lah lagi. Okey, ini untuk ujian cat ion dengan ujian anion. Okey, ujian anion ferrum 3 dengan ujian anion nitrat. Senang je ni. Lepas tu, soalan lagi tu apa? Ujian anion klorida. Ni nak kena baca. Ujian apa? Kuantitatif ni. Okey, sebabnya waktu kalau kita nak uji cat ion dengan anion, kita ada beberapa reagent yang boleh digunakan lah. Kalau uji cat ion, kita biasanya guna reagent ke apa meh? 10 markah tu jangan main, 10 markah tu. Ni soalan ni 20 markah ni. Esei bahagian C. Kalau 20 markah soalan wajib jawab. Okey. Ujian cat ion kita ada 2 reagent yang boleh digunakan. Apa dia reagent tu? Fatin. Oh, Cik Fatin Rufaidah. Ya. Apa reagent yang boleh digunakan untuk uji cat ion? Larutan natrium hidroksida. Tak ingat mana teacher? Betul. So tu je lah. So lagi? Tak lagi saya tak ingat lah. Tak ingat Arisha? Ya, Nurul betul. Tu. Okey, NaOH dengan amonia. Okey, larutan natrium hidroksida dengan amonia. Jadi bukan payah pun sebab dia ferrum 2, ferrum 3 ni dia memang larutan yang ferrum ion ferrum 3 kan berwarna. Jadinya buatlah dengan natrium hidroksida ataupun amonia. Teacher, Tengok larut dia ke tak larut. Cuba. kalau guna larutan hexacyanoferrat dulu. Okey, boleh juga. Sebab tu dia ada banyak reagent yang untuk uji anion cat ion. Tapi ambil yang mudah lah. Kalian hexacyanoferrat tu boleh juga. Tapi takutnya awak tak berapa nak ingat, lepas tu AJL pula salah. Boleh je kena betul. Macam dengan margin tu kita guna penophthalin. Penophthalin pun kena eja dengan betul. So, ya kalau salah jangan huruf tinggal, L tu tinggal ke F tu tinggal, jadinya tak ada markah. Okey. Jadinya apatah lagi kalau kalium hexacyanoferrat. Kalau boleh uji dengan betul tak ada masalah, boleh buat. Okey, kalau paling mudah buatlah dengan natrium hidroksida. Mula-mula awak akan tambah titis, masukkan natrium hidroksida tu dengan sikit dulu. Tengok dia larut ke tak. Lepas tu tambah secara berlebihan. Okey, berlebihan tu tengok pula larut atau tidak larut. Okey. Sama juga dengan amonia, tambah sikit dulu. Tambah sikit dulu amonia, kemudian tambah secara berlebihan untuk amonia. Okey, kemudian ujian anion bagi nitrat.
cincin perang tu. Okay, macam mana nak dapatkan cincin perang tu? Mesti ada reagent dia jugalah kena tambah. Barulah dapat. Okay, itu saya bagi gambaran. Boleh jadinya awak lengkapkan modul esay ni. Lengkapkan semua sekali. Siapa awak tak lengkap lagi, saya nak pastikan awak buatlah. Gambar rajah pun lukis. 2 markah situ tu. Kalau tak muak, lukis tempat lain. Belakang tu, kalau kosong boleh lukis. Okay, gambar rajah. Untuk penghaburan. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ya, kau buat garam ni. Ni dia. Bahasa-bahasa boleh jawab insyaAllah. Ada 55 je. Oh, okay. So, saya lupa nak bagi satu soalan objektif ni. Kenapa? Okay, soalan objektif ni telah jawab belakang. Okay, soalan objektif ni cuba jawab. Antara persamaan kimia berikut yang manakah tindak balas kimia yang tepat untuk menghasilkan garam tak larut? Jadinya highlight lah tidak larut dalam makmal. Okay, cari jawapan. Cepat dah. Cepat kita sabar je. Okay, sabar. Dia nak garam tak larut dalam makmal dah. Tindak balas kimia yang tepat. Lambung 2 sulfat tak larut. Kalsium 2 sulfat tak larut. Argentum chlorida tak larut. Okay, kalau tengok dalam jawapan hasil dia tu semua tak larut belakang. Garam tak larut belakang. Tapi kaedah dia tu nak kena tengok. Kaedah tu. Maksudnya sini awak kena kenal pasti kaedah yang betul. Okey, cuba tulis dekat ruang komen. Siapa dah dapat jawapan tu tulis sikit dapat jawapan apa A, B, C, D. Jawapan. Mungkinkah A, B, C atau D? Kalau A tu buat dapat lambung 2 sulfat. Memang tak larut. Saya nak snap soalan ni dekat Telegram. Ini kau apa doktor nak cari tu? Itu masalah.
Cuba tulis dekat komen tu jawapan ke apa. Siapa tu? Cepat-cepat kat komen, komen cepat sikit. Habis nenek lagi masuk ni. Jawab orang lain tu jawab belakang. A, B, C, D. Mana sore baru jawab ni. Mana lagi lain? Ramai dah jawab teacher atas. Yang pada jawab apa sih tak boleh nampak lah. Okey, ada dah jawab D, ada jawab C. Okey. Okey, mana jawapan betul tu? A ke B ke C ke D? Okey, sebenarnya soalan tu. Okay, dia nak garam tak larut. Garam tak larut ni mesti GL tambah GL dapat GTL ke? Jadi kita kena carilah dalam jawapan dia tu GL tambah GL. G mesti make sure garam. Kalau A tu asid, B tu asid. Tak boleh lah, tak boleh out lalu A dengan B tu. Dia bukan asid, dia nak mesti garam. Okey, kalau C pula okey, ni garam campur dengan logam. Logam. Kan, unsur. Okay, salah juga. Okay. Sebabnya, okey. Mana ada ni C. Okey, kalau D, garam tambah garam. Okey, tengok pula garam larut ke garam tak larut. Okey, nitrat larut berapa? So, ni GL. Plumbum 2 klorida. Pam klorin. Boleh? Pam klorin. Plumbum 2 klorida. So dia GL ke GTL? Plumbum 2 klorida. GL. GTL ke? Tak larut. Garam tak larut. Garam tak larut ke? Pam klorin. So dia G. Dia GTL. So ni GL. Ni GTL. Boleh ke tak boleh? Boleh ke D tu? Boleh ke D tu? Cuba bagi penerangan sikit. Bagi komen sikit. D tu boleh ke tak? Mas, boleh ke Mas? Tak boleh tu. Ya Mas? Dia kalau D. garam larut dia kena guna garam larut dengan garam larut ke? So sekarang ni D boleh tak? Tak boleh asal. D pun tak boleh. Sepatutnya dia bagilah garam larut cukup yang klorida ni. Bagi contoh kuprum 2 klorida baru dapat. Barulah betul ke? Sebab dia kena GL tambah GL baru dapat GTL. So D tak boleh. So mana satu ni jawapan ni? Ada jawapan ke tak ada ni? Teacher, Okey. kalau GTL tambah GL boleh tak? Gana? Kalau apa? B hidroksida boleh? Teacher, kalau guna kaedah penyesaran tak boleh teacher. Kita tak hasil Penyesaran ke apa? Ke mana? C. hot C tu. Penyesaran. B. C. C penyesaran. Kalsium sesarkan kuprum. Dapat kalsium sulfat. Penyesaran.
Dapat tu sel, boleh ni penisaran. Penisaran tu memang akan berlaku. Sebab dia kalsium matah daripada kupram. So dapat kalsium sulfat. Kemudian dapat kupram. Masih. Soalan ni boleh mengelirkan juga. Tadi Teacher. nampak macam D je tapi sekali PB. Ya, ke apa? C tu kan, kiranya memang penghabluran tu ia memang boleh hasilkan logam Penghabluran. hak dekat kalsium sulfat tu, C tu. Aha. Dia Dia kan bukan hasilkan penghabluran. kuprum. Kadang-kadang Hak dekat C tu. okey. Mari kat C. Tapi dia bukan penguraian ganda dua lah tu. Dia penyesaran. Lepas sesarkan, boleh ni berlaku penyesaran ni. Cuma dia bukan kaedah penguraian ganda dua untuk dapatkan garam tak larut. Sedih tak boleh lah. Kena ambil C nampak gaya tu ni. Kalau tengok kepada A tu dia macam asid dengan alkali. Tak boleh lah. Tak boleh asid alkali penjualan. Tak boleh sini sebabnya dia garam tak larut, tak boleh. Bukanlah garam anak. Oh ni asid dengan garam nitrat. Asid dengan garam nitrat. Tak boleh B. Jadinya ada, saya rasa mungkin jawab hak boleh ambil sini jawapan C. Tapi dia bukan penguraian ganda dua. Boleh? Boleh? Gitu. D tu memang saya pun hampir-hampir nak pilih D. Tapi tak kena tengok check molek dia. PB CL2. Nak trik itu. Okey, tak apa, kita ambil dulu jawapan C. Dah. Sebenarnya ramai jawab C tadi tu, cuma ada juga jawab D. Boleh lah. Okay, tu satu contoh soalan yang ada dalam modul daripada JPM tu lah. Saya pun result dah kawak tu, cuma tak ada nak bagi, tak ada lagi nak bagi. Okay, sebelum saya bagi modul yang baru, pastikan modul Bu Widah ni siap lah, lengkap lah. Nanti bertimbang pula kerja awak tu. Bila-bila kita nak bincang pun boleh, asalkan awak sudah dulu. Kita pun tak ada banyak masa sebabnya sebelum trial kita ada 3 hari je juga. Sebab awak periksa hari Rabu, jadi kita ada Ahad, Isnin, Selasa saja. Mungkin dia sekali lagi lah jumpa tu. Okay, jadi itu sajalah untuk hari ni. Thank you.